Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Okay, dalam video kali ini saya nak ajar tutorial lengkap macam mana cara kita nak menggunakan OBS Studio bermula daripada asas sehingga kita berjaya record video presentation kita sendiri. Sebelum kita mulakan, saya nak minta semua cikgu-cikgu pergi dalam website ini belajar.com/jpn ni, kemudian download semua materi yang saya berikan ni untuk mudah kita nak belajar, sebab saya menggunakan semua materi pelajaran ni dalam proses saya mengajar. Inilah. Pertama, download dulu zip ni, kemudian unzip ataupun copy semua file ni ke dalam satu folder. Buat satu folder dekat desktop. Unzip semua sekali ni, materi ni letak dalam folder di desktop. Okey. Untuk download ni saya tak ajar cara proses ni. Saya harap cikgu semua faham macam mana cara nak download. Kemudian jangan lupa unzip ke dalam folder. Buat satu folder dekat desktop, unzip semua folder ni okey. Faham So dalam nanti bermaksudnya dekat desktop nanti akan ada satu folder, macam ni. So inilah semua materi-materi yang berada di dalam folder nanti itulah, semua dalam ni download dekat desktop. Okey, itu dah lepas Kemudian seterusnya kita pergi dekat OBS Studio. Dalam OBS Studio ni, ini apabila kita masuk dalam OBS Studio, ini antara muka yang pertama kita akan lihat. So dia sebenarnya dia tak ada 2-3 projek. Inilah projek kita. Kita tak boleh nak share sebagai ni projek, tidak. Ini sebenarnya apa kita tengok satu projek, inilah dia. Okey. Pertama, nampak tak? Saya nak tunjuk sikit, dia ada beberapa section sini. Dia ada scene. Sini adalah layar yang kita akan buat. Maksudnya kita ada 2-3 scene berbeza nanti. Kemudian kedua, kita ada source. Source ni adalah sumber input yang kita akan masuk dalam layar kita. Dalam ni ada banyak input. Kalau tengok di sini ada banyak sini lah. So kita akan pakai beberapa nanti. Kebanyakan kita tak pakai semua pun. Kemudian kita ada audio mixer, kita ada scene transition, dan last sekali kita ada control. Okay. Disebabkan kadang-kadang dah sentuh control ni, saya nak minta semua cikgu-cikgu pergi kat setting ni, klik pada setting ni. So nanti ada pop-up macam ni. Saya nak semua pergi pakai video ni. Okey, macam saya dah ubah. Kalau yang belum ubah lagi, minta ubah sama base dengan output ni, ubah resolution ni sama. Macam saya sekarang, saya gunakan 1920 kali 1080, dan yang bawah ni pun sama, ambil dia dua sama. Okey. Kenapa saya nak minta ubah ni? Sebab materi yang saya sediakan tu memang size dia ikut saya ni. Tekan OK kat setting tu. Okey, dengan asasnya saya nak cara nak rename scene yang pertama. Kita belajar asas tu macam mana nak rename scene tu. Right click pada perkataan scene tu, renamekan dia kepada layar asas. Layar asas ni yang kita nak belajar ni lah. Okey, saya namakan layar asas. Kemudian pertama saya nak masukkan apa? Saya nak buat background image Saya nak buat latar belakang, saya nak jadi hijau. Sekarang nampak semua hitam ni kan. Saya nak jadikan image dia, background dia kepada gambar. So tekan pada image. So kita namakan dia latar belakang. Make sure kena namakan dia sebab nanti senang kita nak cari. Latar belakang, kemudian kita cari gambar tu, browse kat dalam desktop tadi, dalam folder yang kita download tadi. Saya pilih gambar pertama, BG1. Tekan OK. So nampak dia dah elok dekat sini. Kalau lah kata di gambar dia terlebih, contohlah terlebih macam ni, gambar dia terlebih berscreen, dia akan ada jalur-jalur ni kan. So cikgu masih lagi boleh adjust lagi lah, adjust kedudukan dia tu macam ni. Adjust saja lah. Okay, kita dah latar belakang. So caranya, selepas kita masukkan satu gambar latar belakang, jangan lupa lock lah. Dia ada gambar lock ni tau. Nampak gambar lock ni, supaya nanti dia tak berubah kedudukan. Tidaklah kita tertekan dah terusik dia. So saya dah lock dia. Kemudian saya nak masukkan perkataan atas ni, teks masuk atas ni. So gunakan teks ni, saya masukkan perkataan ni, tulis sini ayat. Namakan ayat. Kemudian kita bagi ayat sini. Contohnya saya tulis sini apa? Kursus cara bina aplikasi Android. Bersama Coach Hisham. Contoh saya bagi nama macam ni. So di nampak belakang ni ada tulisan. So besar sangat. So kita boleh pilih select font ni. Ubah size dia kepada size yang kita nak. Saya pilih sini 72. Dan cikgu-cikgu pun boleh juga pilih font-font yang kita rasa kita nak ubah lah. Masih boleh ubah font.
Macam ni, tekan OK. Kemudian turun bawah sedikit, nampak ini ada color dia. Saya tak nak warna dia putih macam ni. Kita boleh ubah nampak color. Kalau kita turun tadi kita atas kan. Turun bawah sikit, color yang pertama ni, color ni. Okay, color tu kita ubahkan warna tu. Saya nak warna dia jadi kuning. Pilih warna kuning, tekan OK. Nampak automatik dah tukar warna kuning. Apa lagi saya nak buat? Saya turunkan bawah sedikit. Betul-betul bawah dia nampak ada background color. Background ni saya nak tukar, background ni saya tak nak transparent, saya nak warna hitam. So memang dia dah pilih hitam. Cumanya background opacity ni masih lagi transparent, kosong. So kita tarik paling ke kanan. So dia nampak. Tadi asalnya nampak, saya ulang balik. Asal dia transparent, so saya tarik ke kanan. So dia akan jadi solid. Okay, macam tu. Nampak? Okay, kalau tekan OK, ni ada tulisan saya tadi. Kalau kita nak ubah size lagi, kita masih boleh ubah macam ni. Kita tarik ujung tu, saya boleh adjust font size. Nampak tulisan dia mungkin tepi dia rapat sangat. So kita double klik semula ayat tu. Kita masih boleh adjust perkataan tu. Kita tambahkan space di depan, tambah juga space di belakang. Tekan OK. So ni saya punya terakhir tulisan. Macam tu, saya boleh ubah ya. OK, kemudian saya ubah kedudukan dia dekat mana yang kita mahu lah. Selepas daripada itu saya nak tunjuk apa kegunaan anak panah ni. OK, nampak ya. Sekarang setiap ni dikira macam layer lah, ada layer dia. Yang mana berada di atas itu berada on top pada skrin ni. Kalau saya pindahkan dia ke bawah, maksudnya tulisan tadi berada di belakang layar tu. Tak nampak lah sebab dia duduk belakang bawah. So saya kena pindah balik ke atas. Cara nak pindah, tekan pada perkataan ayat tu, saya pindahkan di atas. Yang mana paling atas, yang itu berada di pada top, on top lah pada atas skrin. Okay. Kemudian saya dah puas hati dengan tulisan ni, saya boleh lock dia lah. Kemudian saya nak tunjuk macam mana cara nak masukkan gambar kita lah, gambar kita. So cara nak masukkan gambar kita, tekan video capture device. Sini kita masuk sini kamera, tulis sini kamera, contoh kamera lah, kamera. Okey, tekan OK. Okey, di sini kita pilih kamera apa yang kita ada dalam senarai ni lah. Macam saya sekarang saya ada dua kamera HD yang saya rakam video sekarang. Kemudian untuk OBS Studio saya pilih kamera laptop laptop punya kamera. Tekan OK. Ini saya punya gambar kamera laptop. So kita masih boleh adjust size dia. Saya nak pindahkan ke sini gambar kamera. Okey, standard besar tu cukup. Kemudian apa lagi yang kita biasa pakai saya nak tunjuk apa yang kita pakai. So kemudian saya nak pilih dekat mana ni, di display capture. Okey, yang ni display capture, pergi kat display capture. Sini tulis sini paparan utama. Paparan utama ni dia akan display capture ni, maksud dia record screen. Nampak? Apa yang kita nampak sekarang depan mata ni, itu dia record. Tak apa, kita tekan OK dulu. Mungkin agak confuse sikit, tak apa. So kita kecilkan dulu sedikit. So saya nak adjust size dia macam ni. Saya nak ubah kedudukan dia macam ni. So saya ubah size dia macam ni. Itu saya kata dia display capture ni bermaksud dia akan lock semua apa yang kita nampak lah. Okay. So sekarang saya dah masukkan ini display capture ni, dia mungkin agak ganggu juga. Kalau kita tengok sini mungkin agak ganggu sikit. Sebab apa? Itu nama display capture ni, apa saja kita nampak di skrin sekarang dia akan record. Memang macam itulah. So kita dah belajar yang asal macam ni. Macam saya cakap tadi, biasanya kalau kita dah ok puas hati ni, kita lock lah. Kita lock, contoh saya lock kamera. Tidaklah nanti bila saya nak pegang ni dia tertekan di sini pula sebab kita dah lock. Lain-lain apa yang kita kena tahu, image slideshow ni kalau kita ada multiple image yang kita nak jadikan slide, so kita gunakan slideshow lah. Nama dia pun image slideshow kan. Media source ni kalau kita nak masukkan video ataupun MP3 punya audio, kita masuk sini. Saya tekan sini, tekan media source ni. Contohlah saya nak masukkan video. Tekan OK. So kita cari video. Contoh dalam video saya tadi, dalam folder tu ada satu video ni, kita masukkan, tekan OK. Ni contoh video aja. Saya mungkin masukkan video lain. Video ni gambar dia sama dengan belakang, so dia tak nampak beza. Saya pilih video kedua. Ni contoh kita nak masukkan video. So ni cara kita masukkan video ataupun MP3 ataupun MP4. Kita boleh gunakan ni lah, media source. Saya ulang untuk masukkan media, sama ada lagu ke MP3 ataupun video MP4, kita boleh menggunakan keadaan. Ok, selesai. So saya dah sentuhkan itu tadi. Kemudian apa lagi? Game capture ni untuk buat game. Ni input audio ni kalau kita nampak sekarang, kita nak ikut suara, kita masukkan input. Kemudian kita ada lagi scene. Scene yang belah kiri lah. Scene, kita nak masukkan scene layar pertama kepada layar kita sekarang, macam tu lah.
Kemudian kita ada video capture saya dah sentuh tadi, dan kita ada window capture. Window capture ni maksudnya macam ni. Kalau kita nak record screen ni, kita contohlah kita berada di sebelah bercakap, kita nak apa yang dipaparkan di sebelah sini ni, screen window yang kita sedang buka sekarang. Macam ni sekarang yang apa yang aktif window, mungkin kita ada buka PowerPoint, kita ada buka PDF, kita ada buka Word. So kita nak spesifik benda tu saja keluar, kita pilih window capture. Untuk contoh saya sekarang, saya tak guna window capture, tapi saya gunakan display capture. Display capture ni apa saja yang kita nampak kat skrin, itu yang keluar. Okey, faham? Dah ada dua. Nanti cikgu boleh try salah satu. Okey, ini saja untuk tajuk asas dah lengkap. Sekarang saya nak pergi ke real punya. So macam mana cara kita nak buat projek yang real punya untuk kita record nantilah. Okey. Jadi dua sama ada kita untuk record. Nampak belah kanan sekali, belah kanan tu, belah kanan sini belah kanan mana, belah sini bawah ni. Kalau belah kanan ni dia ada dua, satu streaming, satu record. Ada dua, sama ada kita boleh buat live streaming nanti kepada YouTube, ataupun kita boleh record. Record ni lah, kita akan record dalam bentuk video, nanti kita boleh upload ke YouTube kemudian lah. Okay, sekarang saya nak pergi ke next ni. Saya nak buat layar lain yang betul punya. So biasanya ke layar dia ada, kita buat macam ni. Kita buat macam ni, saya ada opening. Saya buat terus ya. Saya ada opening, saya ada main utama lah, layar utama. Layar utama. Campur-campur rejak sikit lah. Kemudian saya ada satu lagi, saya ada closing. Closing. Saya ada dua, saya ada tiga. Opening, layar utama, kemudian closing. Okey, nampak? Layar ni, yang mana kita klik, yang itu akan keluar. Macam ni, dia ada banyak kan? So, dia ada yang ni, dia ada ni, dia ada 4 layar. So, sekarang saya buat opening dulu. Okey, untuk opening, kita tekan tab tambah ni. Tekan pilih daripada image, saya nak buat background dia. Nampak tak? Sama ada saya boleh buat layar baru, tapi disebabkan saya nak gunakan gambar background yang sama saya dah guna kat layar asas tadi, saya just pilih kat sini. Nampak? Add existing, saya pilih layar latar belakang sama. So gambar sama lah, tak perlu saya ulang balik proses. Tekan OK. Kemudian tapi dekat sini masih lagi boleh ubah lah. Anda kata tak nak gambar ni, masih boleh double klik sini, kita boleh pilih gambar lain lagi. Bukan tak boleh pilih, masih boleh pilih gambar lain. Pilih, nanti dah automatik akan ubah lah. OK. Kemudian saya nak tambah apa? Untuk opening saya nak tambah perkataan saja. Saya nak tambah satu perkataan. Perkataan, saya tambah teks ni teks perkataan. Tajuk lah, tajuk, title. Saya nak tambah sini title. Saya nak tambah sini title. Nampak kecil sangat tulisannya. Okey, kemudian masuk ke sini. Kursus, contohnya saya tulis kursus OBS Studio bersama Cikgu Zahishan. Contohnya saya tulis ni, tekan pilih size. Okey. Kemudian saya nak bagi jarak dulu, depan dia sikit jarak, belakang jarak. Background dia saya nak ubah. Macam tadi kita dah belajarkan, background kita ubah warna hitam macam ni, solid. Font pun saya nak ubah warna. Contohnya saya nak ubah warna. Okay, selesai. So yang ni apa kita boleh buat, kita boleh masuk ke sini lah. So nanti baru masuk sebelum kelas bermula, saya besarkan. Sebelum kelas bermula, dia ada macam ni. Nanti kita start kelas, kemudian kita ada closing. Sekarang saya nak buat closing pula ya. Tadi saya buat opening. Opening ada macam ni. Sama ada letak video ke, nak hias macam mana, terpulang lah. Mungkin kita tulis sini. Sebab apa? Di sepatutnya kat sini kita buat countdown. Mungkin maksudnya kelas ni bersama cikgu ni bermula pukul berapa. Bermaksud kalau kita buat live dekat Facebook ataupun YouTube, pelajar lebih standby. Maksudnya sebab dia dah ada timing kat situ. Tak adalah tiba-tiba kita masuk, kita terus mengajar. So kita ada di masa sini. So bawah ni kita tulis kelas pukul 8.30 contoh. Ataupun kalau kita boleh letak countdown kat sini lagi bagus. Dia akan berkira situ, dia akan kira start berapa minit lagi, berapa saat lagi nak mula. So pelajar-pelajar akan standby sebelum live kita bermula. Boleh faham ya? So sekarang saya nak buat closing pula. Closing saya nak buat benda sama. Saya nak masukkan gambar background saja. Untuk closing, saya nak masukkan background, sama ada pakai gambar sama tadi lah, senang cerita, pakai gambar sama ni, background belakang. Kemudian saya nak tambah perkataan simple. Terima kasih, macam itu saja cukup. Terima kasih. Terima kasih lah, tulis terima kasih.
So saya nak masukkan perkataan sini, terima kasih saja cukup. Okey, perkataan terima kasih. Bermaksud nanti kita akan ada video kita macam ni. Sebelum kelas bermula, sebelum live kita bermula, kita klik dulu pada sini, dia akan record ini lah, dia akan paparkan ini kat skrin. Yang mana scene aktif, yang itu yang akan paparkan skrin. Okey, kita bermula pada opening, kemudian nanti kita akan mulakan kelas, cerita-cerita kelas. Akhirnya recording habis, nanti baru kita buat closing. So closing nanti pelajar-pelajar kita dalam live tu akan nampak perkataan ini saja, terima kasih. Juga kita boleh letak animation ke. Contoh kalau ada animation lah, contoh untuk saya punya closing ni saya dah siapkan satu video. Saya masukkan dalam media source ni. Saya nak buat sini closing nama file dia closing video closing atau video subscribe macam tu lah. Video closing saya dah buat satu sini closing video. So saya masukkan macam ni. So saya gunakan ni lah. So nanti maksudnya saya ada opening, kemudian kita bercakap-cakap dah habis sesi perkongsian. So last sekali akan dapat macam ni, ataupun terima kasih. Terpulang. Macam tu nampak saya ada video, kemudian bercakap terima kasih. Okey, telah selesai tu. Saya dah siapkan opening dan saya dah siapkan dia punya closing. Tiba masa kita nak buat yang layar utama. Okey, layar utama dan yang paling utama sekali lah. Okey, macam tadi kita bermula, apa-apa kita akan letak background dulu, masukkan background, masukkan image untuk jadikan background. Untuk contoh ini juga saya nak gunakan latar belakang sama, saya pilih sini. Kalau cikgu nak latar belakang lain, boleh juga pilih gambar tadi dulu, nanti boleh tukar kemudian gambar, ataupun nak buat baru pun boleh, terpulang dulu. Saya gunakan gambar yang sama, lock dulu, kemudian saya nak masukkan apa? Saya nak masukkan frame. Okey, masukkan image. Saya tulis sini frame utama. Okey, frame utama ni ada apa? Saya nak masukkan frame lah. Okey, masukkan frame, cari dalam tu ada frame, pilih frame 2. Jumpa tak frame 2 tu, tekan OK. Okey, ni saya punya frame, ubah dulu kedudukan macam ni, frame saya nak macam ni saja, cantik. Okey, saya lockkan dia. Kemudian saya nak tambah lagi apa? Saya nak tambahkan display capture. Ini display capture ni yang saya dah buat tadi lah. Cikgu boleh buat baru ataupun ambil tadi sebab saya dah buat paparan utama. Display capture ni saya pilih yang tadi sebab sama, benda sama. Okey, ini display capture, saya kecilkan dia. So saya nak ubah kedudukan dia betul-betul di bawah frame tu. Okey, tapi sekarang dia berada di atas frame tu sebab dia berada di atas. Saya ubah kedudukan dia, saya turun layer dia ke bawah. Tekan sini, move down. Maksudnya sekarang gambar saya berada di belakang frame. Frame saya dia berada di depan ni. Tekan lock. So saya dah ada ni. Display capture ni maksudnya dia akan record skrin kita. Apa saja yang kita nampak di skrin itu akan nampak. Sebab tu nampak ada warna biru ni, kenapa? Sebab dia nampak kat luar ni. Lepas tu dia nampak luar ni sebenarnya adalah gambar luar ni, faham ni? Maksudnya apa saja kita lihat sekarang itu dia akan keluar. Dia akan agak confuse sikit, tapi memang macam tu lah. Untuk contoh sekarang saya tutupkan dulu paparan utama ni. Tak pergi confuse, saya tutup mata dulu. So sebenarnya dekat sini nanti adalah frame kita ya. Faham ya? Kat sini nanti ada gambar, bukan frame. Kat sini nanti paparan utama ni, kat sini nanti ada gambar yang kita sedang record. Okey, kemudian apa lagi saya nak buat? Okay, biasanya kita akan letak logo. Saya masukkan logo. Saya tulis namakan sini logo. Masukkan OK logo. Cari logo apa yang cikgu-cikgu ada. Contoh mungkin logo sekolah ke. Contoh saya sekarang saya masukkan logo ni. Okey, pindahkan kedudukan dia. Mungkin logo ni saya nak berada di sini. Kedudukan sinilah logo. Saya lock. Siap lock. Kemudian saya nak tambah apa lagi? Saya nak tambah subscribe button. Juga dalam tu image saya nak tambah subscribe. Contoh subscribe button. So saya cari gambar subscribe button. Ini cikgu-cikgu punya kreativiti sendiri lah. Nak tak apa atas tu. Ikut keperluan lah. Macam saya ni, saya bagi contoh saja. Saya nak letak gambar. Ada dua keping gambar. Satu tadi gambar logo. Kemudian bawah tu saya nak letak button subscribe. Yang juga dalam format gambar sebenarnya. Gambar. Okay, saya boleh lock dia. Dapat hati saya lock. Kemudian saya nak tambah apa lagi bawah ni. Saya nak tambah sini nama cikgu lah. Untuk tambah nama, kita jangan letak nama saja. Kalau boleh kita gunakan ini. Saya beri nama dia lower third lah. Memang ni nama standard dah, lower third. Lower third ni apa yang kita nampak macam dalam berita tu. Dia ada macam ni. Saya dah bagi sini ada 3 contoh lower. Nanti cikgu-cikgu boleh cari sendiri yang ataupun nak gunakan material yang saya sediakan pun boleh. Lower third ni letakkan bawah ni. Boleh besarkan saya kalau perlu, boleh besarkan saya sikit. Saya nak saya macam ni. Kemudian kalau dah ngam tu kita boleh lockkan dia, lockkan dia. So dia tak bergerak.
Seterusnya apa kita nak? Kita nak masukkan nama cikgu. So kita nak masukkan nama cikgu situ. Bagi nama, kemudian masukkan nama cikgu sini lah. Macam saya letak nama saya bersama dengan Coach Zahisham. Betul ya? Masukkan situ nama. Tekan pilih font size 72. Mungkin besar, tak apa, kita masukkan dulu. Ni, so nama dia kat atas tu. Okey, mana nama kat situ. Kalau nak resize macam tadi ya, kita masih boleh resize lagi. Kemudian apa lagi nak buat? Kita boleh copy paste macam ni boleh. Kalau kita nak tambah satu perkataan lah, copy sini, copy paste pun boleh juga lah, copy paste ya. Okay, contohnya saya, tapi saya tak guna copy paste lah. Saya just sama je. Okay, saya tunjuk fungsi lah. Kalau copy paste, just Ctrl C, Ctrl V, ataupun right click, copy, Ctrl C ya. Kemudian kita paste ya. Kita paste satu lagi, paste, Ctrl V, paste, duplicate, Ctrl V. So dah ada dua, saya pindah ke bawah. So tapi kita kena rename lah. Bawah ni rename. So rename tajuk khusus lah. Tajuk kursus. So saya bagi nama. Sudah, ada dua dah rename kan. Rename, nama coach, nama guru, nama cikgu. Tak suka dia buat macam ni. Saya tak guna keadaan ni. Mungkin duplicate tadi. Okay, delete. Okay, right. Yang ni saya tukar ke rename kepada apa, tajuk kursus. Okay, so ada dua yang tu tajuk kursus bawah, nama cikgu tu kekal situ. Okay. Okay, cuma ni tajuk kursus ni saya bukan tulis nama ni, kita buat balik, double klik, kita tulis perkataan kita baru ya. Saya nak tulis sini kursus apa? Kursus belajar, kursus asas kursus asas OBS Studio bersama cikgu Zahisham. Cara mudah. Okay, tekan OK. Font tu, okay. Sebelum tekan OK, saya tunjuk dulu ya. Okay, nampak besar. Kita tengok size OK. Kalau OK macam ni, tekan OK terus lah. Kalau kita nak ubah lagi size dia, kita just tarik macam tu je. Kita ubah. So selepas kita klik ni, kita masih boleh menggunakan keyboard, anak panah pada keyboard tu, arrow down up tu, kita masih boleh ubah kedudukan. Okay, dah masukkan tajuk ni. Macam besar sangat tulisan, saya kecilkan lah. Okay, macam ni. Kemudian apa kita nak buat? Saya nak masukkan dia bergerak. Saya kata tadi nak buat gerak kan. Tajuk kursus ni kita boleh pilih, ada dua kaedah. Satu, kita boleh right click sini, tekan filter, ataupun kita pilih tajuk ni, kemudian ada filter di atasnya. Dua-dua pun sama, tekan filter. Okay, sekarang saya nak buat filter apa? Okay, nampak tak? Tekan button tambah ni, dua daripada bawah. Okay, saya ulang balik. Bila tekan tambah ni, ada dua daripada bawah, nama dia apa? Scroll. Klik pada scroll. Tekan OK. OK, scroll ni maksudnya kita nak apa? Kita nak gerakkan tulisan tu ya. Nampak ya? Kalau saya scroll ni ada dua, satu horizontal, satu vertikal. Horizontal kanan kiri, vertikal atas bawah ya. Kita nak gerak ke mana? Saya adjust ni, nampak saya ke kanan sedikit. Nampak dia akan bergerak ke kiri. Makin jauh ke kanan, makin laju dia pergerakan dia lah. So saya nak buat dia jadikan 100 saja cukup. Nampak dia dah bergerak macam ni. Tetapi nampak terlebih pula tulisan tu. So cara nak ni, kita kembali kepada filter tadi. Nampak di bawah ni ada limit dia. So default dia bagi 100 pendek sangat lah. So saya nak jadikan sini limit saya 1300 tu. Nampak 1300. Ok, so besar sikit lah, 1400. Ok, 1400 macam tu lah. Nampak tak? So dia akan, default dia bertanda pada loop, dia akan bergerak sentiasa lah. Ok, so saya punya ni dah ada kat sini, tulisannya dah ada kat sini. So just sikit. So saya punya tulisan ni lah, yang tadi dah siap sini. So nampak cantik tak? Macam mana? Cantik. So dia berada di, so dia bergerak macam tu lah. Ini pun ok, nama tadi, nama kursus tu dengan nama cikgu tu dia dapat. So saya adjust balik. Sini kena ada space lah. Kita tambah space kat belakang, so supaya dia tidak bercantum. Ni ada sini lah. Ataupun kita boleh tambah, mungkin tambah belakang tu tambah atas situ lah. Ok, dah macam tu lah. Ok, dah siap tu. Kemudian apa lagi saya nak buat? Saya nak masukkan gambar saya. Kamera letak ke sini. So kita just masuk gambar kamera. Kamera pilih video capture device tadi.
Okey, kemudian disebabkan saya dah buat tadi kamera, saya gunakan yang tadi je lah kamera. Siapa nak buat baru pun terpulang letak balik. Saya cuma pilih kamera yang tadi. Ini kamera saya tadi yang saya dah buat daripada layar asas tadi. Terus ambil balik, letak kat sini. So kamera kita adjust. Okey, untuk tajuk ni, tajuk sebenarnya saya nak adjust sekarang, nak buat macam mana, nak buat green screen macam mana nak hilangkan latar belakang hijau ni. Nampak yang biasa kita buat. Tapi untuk nak buat green screen ni, kita kena ada satu latar belakang yang warna dia solid, satu warna. Contoh sekarang saya ada warna hijau kan, sama ada warna hijau, biru ataupun magenta, mesti warna dia solid. Dia tak ada 2-3 warna. Dan kena pastikan pada pakaian kita ni tidak ada warna yang sama dengan warna latar belakang. Boleh faham Okey. Kemudian nak green screen macam mana? Caranya kita pergi kat kamera ni, kita right click filter ataupun dah ringkasnya kamera, tekan filter. Okay, nampak kita tekan button tambah bawah ni. Tekan button tambah bawah ni. Tekan pilih pada menu ni chroma key. Tekan saja chroma key, automatic. Ni tekan OK lagi. Automatic dia akan filter warna sebabkan saya dah gunakan warna hijau. Default dia warna hijau. So automatic dah tukar lah. Kalau cikgu-cikgu semua menggunakan warna lain, biru ke magenta ataupun custom. Kalau custom ni maksudnya kalau kita nak pilih warna lain yang tak ada dalam 3 pilihan tadi. Warna lain betul. Mungkin latar belakang dinding ke. So kita masih boleh pilih. Tetapi kita kena dapatkan warna yang sama dengan latar belakang tu. Okay, untuk contoh sekarang saya dah gunakan green screen. Dan saya punya setting semua dah perfect. Saya tak payah nak ubah apa-apa. Kalau cikgu rasa perlu nak tukar sharpness dia ke, tukar dia punya, masih boleh adjust kat sini lah. Cerah ke kontra dia boleh ubah kat sini. Untuk saya sekarang saya gunakan default saja. Tekan close. Nampak tak? Saya punya gambar dah berada di sini. Kita boleh adjust kedudukan. Dan kebiasaannya kalau gambar contoh sebelah sini terlebih, kita boleh tolakkan sini ataupun juga kita boleh crop. Kenapa kita nak crop? Kadang-kadang mungkin latar belakang kita gunakan green screen yang bulat tu, dia limited, size dia terhad, sini tak sampai kan. Jadi kita boleh crop. Cara nak crop ni, tekan alternate pada keyboard tu, alternate. Kemudian kita pilih yang mana kita crop, highlightkan dia. Alternate tadi tekan. So kita mouse ni kita tekan tanpa, jangan lepas. Kita lepaskan dia macam tu. Nampak? So saya dah potong sebelah kanan sedikit, sebelah kiri saya ni sikit, saya dah potong. So dah jadi macam tu. So apa lagi saya nak buat sebelum saya teruskan? Saya nak tambah gambar meja depan ni lah. Gua juga menggunakan image, saya tambah sini meja. So cikgu-cikgu boleh fikir kreativiti sini lah. Tak semesti ada gambar meja ni. Ini contoh saya nak masukkan. Saya nak masuk gambar meja. Dalam material saya tadi saya ada letakkan meja kan. So cikgu-cikgu pun juga boleh gunakan gambar meja yang sama untuk masukkan di sini. Saya nak bagi saya punya video ni ada meja kat bawah ni lah. So tadi gambar meja kat sini, dia nampak lebih, oh cikgu ni bercakap kat meja ni lah. Saya ke belakang sikit. Nanti kita ajar lah komputer. Okay, macam tu nampak idea dia macam tu. So nampak macam kita lebih interaktif, kita berada di belakang meja. Okay, yang mana kita rasa dah okay, meja dah okay, saya lock tajuk khusus. Kalau tengok sekarang macam besar sangat, saya masih boleh adjust lagi. Lower third, ini dengan ini saya nak adjust. Saya pilih 3 sekali, saya nak adjust supaya dia, saya pilih yang belakang dulu. Lower third ni saya nak ok, satu saya nak tunjuk macam mana kita nak grouping dia. Okay, kita pilih 3 ni, nampak tak? Tajuk khusus, nama cikgu dengan lower third ni saya nak groupkan dia. Ok, bagus juga. Saya groupkan dia, right click dia. So kita group selected item. So dia dah masuk dalam satu group. Saya boleh namakan group ni group lower third lah. Group tajuk, group title bawah, group lower lah, lower group. Ok, nampak So kita boleh pegang dah sebab dia dah group. Senang lah dia sekali sentak. Saya nak kecilkan dia kena apa, so masih boleh adjust. Dan kalau saya nak tutup pun dia boleh tutup serentak satu group lah. Ok, macam tu. Nampak So dah jadi. So tugas seterusnya saya nak buat record dekat atas ni. Sebab saya punya screen sampai sini saja tu. So pensel ni dekat atas ni, tak apalah. Okay. Kemudian saya nak tunjuk macam mana cara saya nak record video ni. Sebelum saya record video, pastikan paparan utama tadi buka boleh Tadi sebab saya tak nak bagi nampak serabut, saya buka boleh. Saya sekarang nampak saya berada di atas layar ni. Nampak tangan saya ni? Saya berada di atas layar ni. Saya berada di atas lagi lah. So tempat tu dia nampak macam ni sebab saya berada di atas ni. Mungkin saya boleh adjust ke kanan sedikit kamera tu.
So saya sekarang berada di atas layar. Macam mana berada di atas tentukan ya, sebab tu saya punya kamera berada di atas. Kalau saya kamera berada di bawah, frame utama tadi, paparan utama di atas, saya berada di belakang tabir belakang ni pula. Sekarang saya berada di depan dia. So kedudukan tu kena main peranan juga. Saya ulang balik macam mana efek dia macam mana antara meja dengan kamera. Kamera saya ni kamera, meja saya nak duduk, saya nak meja ni berada di belakang kamera. Kalau saya pindahkan dia, nampak? Saya pindahkan kedudukan. Oh, kebetulan pula meja ni okey, kebetulan meja ni sebab tak apa. Kalau ikut jadi macam ni, nampak? Kamera tu belakang, meja belakang kamera. Ni macam ni kedudukannya. Saya ubah balik, meja tu berada di depan. Maksudnya mana ada dia on top, dia akan berada macam tu. Okey, selesai bab tu, baru saya grupkan semua. Tiba masa saya nak record. Cara nak recordnya mudah je. Cikgu-cikgu hanya fokus pada apa tajuk yang nak belajar pada skrin, sebab kita akan record tadi. Seulang, kita record pada paparan utama ni menggunakan display capture. Apa saja kita lihat di skrin itu akan record. Okey, mari kita mula record rakaman kita. Caranya macam ni, kita tekan pada belah kanan ada control kan. Video ni saya nak tunjuk macam mana cara nak record pula. Tadi macam mana cara nak set up OBS Studio. Kali ni saya nak tunjuk macam mana cara nak record. Untuk record mudah saja. Cikgu-cikgu tekan pada start record. Klik pada start record ya. Okey, sudah. Klik pada start record. Untuk case ni saya nak record di mana. Okey, saya terpaksa tutup kamera. Okey, sebelum record, saya masih ingat. Sebelum record, make sure kita kena rakam suara dulu. Masukkan audio. Okey. Klik sini, audio. Kena ada audio lah, kan tidak dia tak capture suara. Tekan audio. Masuk sini mic lah, nama dia mic, mikrofon. Tekan OK. So kita pilih mic mana satu kita nak record. Adakah kita nak record menggunakan mic ini ke, mic kat sana, macam saya ada dua mic ni. Mic utama ni saya record untuk video ni. Mic yang sekarang saya nak record menggunakan mikrofon yang pada desktop. Saya pilih tu. OK. Okay, kalau semua dah ada, baru kita boleh mula record. OK, sekarang saya nak proses record. Tekan pada belah kanan pada kontrol ni ada start recording. Okey, saya mute-kan dulu suara pada rakaman utama untuk saya record pada skrin ya. Okay. Start record. Okey, apabila start record saja, sebenarnya cikgu-cikgu boleh terus pergi ke mana apa yang kita nak tunjuk pada paparan lah. Contoh sekarang saya nak buka presentation ni. Kita just record terus. Nampak tak? Sebenarnya di depan paparan kita sebagai cikgu, kita hanya nampak PowerPoint ni saja. Kita boleh buka PowerPoint ni, kita bercerita lah. Kita punya slide, kita punya slide ni kita cerita. Kita sambil bercerita tentang slide ni. Cerita. Tapi sebenarnya kita hanya lihat pada skrin saja. Dan kita tak kisah dah pada OBS Studio tu apa dia buat. Sebenarnya dia tengah proses. Actual file nanti dia bersama dengan video kita tengah bercakap dengan video dengan slide kita lah. Faham ya? Saya nak tunjuk kat sini, kita sebagai cikgu, paparan kita sebagai yang kita nak record ni, kita just fokus pada apa kita nak cerita saja. Contoh sekarang, okey. Contoh sekarang saya dah cerita semua sekali, semua dah okey. So saya dah cerita macam ni, saya dah endkan slideshow saya. Okey. Kemudian saya nak buka apa? Contohlah saya buka browser pula. Saya buka web browser ni. Saya nak tunjuk sambil mengajar, saya berkata, okey, semua jangan pergi cari gambar. Contoh saya nak cari gambar apa? Gambar bunga. So, pergi dekat image. So, kita buka sini ada contoh-contoh macam ni lah. Saya buka. So, nak tunjuk bermaksud apa saja kita lakukan pada skrin kita. Tak kisahlah kita buka apa program pun. Yang ni dah akan record. Dia akan masuk dan record. Okey, nanti kita tengok final dia macam mana. Okey, saya dah habis record, saya dah habis ajar semua sekali. Kemudian kita pergilah balik dekat OBS Studio tadi untuk kita stop. Sebelum saya stop, saya nak tunjuk. Dia ada satu lagi belah kanan ni, pause. Kalau kita nak pause hantar video tu, kita boleh pause. Tapi selalunya macam ni. Bila dah habis tu, nanti kita akan pergi dekat closing. Kita tekan closing. Last sekali closing, kita baru stop. Baru tekan stop. Okey, video saya dah stop, dah record. Okey, apabila tekan record saja, kita boleh mainkan semula video kita. Di mana kedudukan dia. Okey. Dekat mana recordnya akan pergi. Okay, kalau kita buka Explorer kita, so video ni sebenarnya dia akan berada di dalam video, dalam folder video lah. Ini yang baru record tadi. Macam mana saya tahu folder video? Ok, kita boleh tengok update dekat setting. Kalau tak jumpa dekat video tu, dalam setting tu dekat output ni, nampak dekat output ni ini kedudukan
record kita punya record file yang kita record video je lah dari situ. Untuk contoh saya sekarang, dia berada dalam saya punya this PC video ini record. So saya mainkan video ni ya. Ini yang saya record tadi. Okey, apabila start record saja, sebenarnya cikgu-cikgu boleh terus pergi ke mana apa yang kita nak tunjuk pada paparan lah. Contoh sekarang saya nak buka presentation ni. Kita just record terus. Nampak tak? Sebenarnya depan paparan kita sebagai cikgu, kita hanya nampak PowerPoint ni saja. Kita boleh buka PowerPoint ni, kita bercerita lah. Kita punya slide, kita punya slide ni kita cerita. Kita sambil bercerita tentang slide ni, cerita. Tapi sebenarnya kita hanya lihat pada skrin saja. Dan kita tak kisah dah pada OBS Studio tu apa dia buat. Sebenarnya dia tengah proses. Actual file nanti dia bersama dengan video kita tengah bercakap dengan video dengan slide kita lah. Faham ya? Saya nak tunjuk kat sini, kita sebagai cikgu, paparan kita sebagai yang kita nak record ni, kita just fokus pada apa kita nak cerita saja. Contoh sekarang, okey. Contoh sekarang saya dah cerita semua dah okey. So saya dah cerita macam ni. Saya nak endkan slideshow saya. Okey. Kemudian saya nak buka apa? Contohlah saya buka browser pula. Saya buka web browser ni. Saya nak tunjuk sambil mengajar. Saya berkata, okey, semua jangan pergi cari gambar. Contoh saya nak cari gambar apa? Gambar bunga. So pergi dekat image. So kita buka sini ada contoh-contoh macam ni lah. Saya buka. So nak tunjuk bermaksud apa saja kita lakukan pada skrin kita. Tak kisahlah kita buka apa program pun, yang ni dia akan record. Dia akan masuk dan record. Okey, nanti kita tengok final dia macam mana. Okey, saya dah habis record, saya dah habis ajar semua sekali. Kemudian kita pergilah balik dekat OBS Studio tadi untuk kita stop. Sebelum saya stop, saya nak tunjuk. Dia ada satu lagi belah kanan ni, pause. Kalau kita nak pause hantar video tu, kita boleh pause. Tapi selalunya macam ni. Bila dah habis tu, nanti kita akan pergi dekat closing. Kita tekan closing. Last sekali closing, kita baru stop. Nampak dari closing, saya nak tunjuk yang closing dia lah. Maksudnya kan, dalam video kita nanti, sebelum kita habiskan tu, kita tekan closing. Sebenarnya dalam paparan kat skrin, dekat penonton akan nampak macam ni. Skrin so nampak so ni cara proses macam mana cara kita nak buat daripada awal tadi. Saya tunjukkan macam mana kita buat opening, kita punya complete set ni, dan kita closing. So file yang kita dah berjaya record tu nanti, yang tu lah kita share mungkin dalam Facebook ke, mungkin dalam YouTube ke, file tu kita upload, ataupun untuk share dalam kelas.